Filem Estate ini adalah sebuah filem yang bertemakan satu Malaysia dan ditayangkan di Pawagam pada tahun 2010. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan mengulas lebih lanjut tentang nilai perpaduan yang terdapat dalam filem Estate ini. Filem Estate ini mengisahkan tentang kehidupan dan sosio budaya masyarakat India yang tinggal di estate itu khususnya. Pada masa yang sama juga terdapat keluarga Melayu dan juga keluarga Cina yang masih tinggal di estate itu. Tetapi mereka ini hidup dalam keadaan yang aman, harmoni dan juga bersatu padu. Dalam filem ini juga terdapat dua watak utama yang dilakonkan oleh Farid Kamil dan juga Sashi Tharan yang juga merupakan watak hero dalam cerita ini. Mereka berdua ini sering membantu pekerja-pekerja estate yang telah dizalimi oleh pihak pengurusan estate itu sendiri. Dan di dalam filem ini terdapat satu watak heroin bernama Gita, dan watak Gita ini dilakonkan oleh Jasmine. Dan Gita ini adalah seorang gadis yang sangat cantik dan tinggal di estate tersebut. Dan kita ini tertarik kepada watak Farid Kamil dalam cerita ini kerana watak Farid Kamil dalam cerita ini sering membantu pekerja-pekerja estate untuk menentang kezaliman yang dilakukan oleh pihak pengurusan estate. Sekiranya wujud watak protagonis dalam sesuatu filem, semestinya wujud juga watak antagonis dalam filem ini. Watak antagonis dalam filem ini adalah ada dua, iaitu Poniah dan juga Juna. Poniah ini adalah seorang kerani pengurusan estate itu yang sering melakukan kezaliman terhadap pekerja-pekerja estate, dan Juna adalah seorang yang berdendam dengan pasukan bola sepak yang dibimbing oleh Subramania. Dalam babak ini kita boleh lihat yang Poniah ni sengaja mengadakan perlawanan bola sepak supaya untuk memiliki Gita sebagai tebusan, supaya Subramania, ayah kepada Gita, melangsaikan segala hutangnya kepada Poniah. Dan juga Subramania ni tiada pilihan lain selain daripada akur dengan kehendak Poniah. Dan jika pasukan mereka menang, pasukan bola sepak Subramania menang dalam perlawanan ini, maka segala bunga hutang dan juga pokok hutang Subramania akan dilangsaikan. Tetapi jika sebaliknya mereka kalah dalam perlawanan ini, maka Gita akan menjadi milik Poniah. Masalah ini menjadikan Subramania merasa sangat putus asa dan ingin membunuh diri. Tetapi dengan bernasib baik, beliau sempat diselamatkan oleh anaknya, iaitu Gita. Gita juga merayu kepada ayahnya supaya tidak berputus asa dan bersemangat dalam mencari peluang untuk menang dalam pertandingan ini. Dan apabila kejadian ini diketahui oleh jiran-jirannya, mereka datang melawat Subramania keesokan hari. Dan walaupun jiran Subramania ni ada yang berbangsa Melayu, ada yang berbangsa Cina, tetapi mereka tetap melawat Subramania dengan membawa buah tangan dan menasihatinya supaya terus bersemangat dan tidak berputus asa dengan apa yang telah terjadi. Dalam babak ini, apa yang kita boleh ambil ialah kita sepatutnya menyemaikan semangat kejiranan dalam diri masing-masing dan dalam masyarakat kita juga. Walaupun kita ni hidup dalam sibuk dengan urusan masing-masing, kita juga sentiasa membantu antara satu sama lain, walaupun berbeza agama, bangsa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Fisher binti Mahazam. Saya akan memberi ulasan tentang filem Estate pada babak aksi Kublai Han yang dilakonkan oleh Roshan Noor. Dia memegang watak sebagai ala-ala cowboy dalam filem itu. Dia juga membantu seorang lelaki yang bernama Shashi yang dibuli oleh sekumpulan-kumpulan gangster di estate.
Kublai Khan ni dia tak pernah kenal siapa tu Shashi, tapi disebabkan dia mempunyai semangat perpaduan yang ada dalam diri dia seperti tolong menolong, jadi dia tolong Shashi ketika dibuli. Daripada scene ini, pengarah menonjolkan semangat perpaduan yang ada dalam diri Kublai Khan tu. Okey, sebenarnya semangat perpaduan harus ada dalam diri setiap masyarakat di Malaysia ini, tidak kira tua, muda, agama dan juga bangsa. Sebabnya kita hidup dalam satu komuniti, satu Malaysia yang berbilang kaum, bangsa dan juga agama. Jadi, kalau semangat ni tak ada dalam diri setiap masyarakat, jadi kita akan merasa semangat setiap kawan, kejiranan dan juga lain-lain lagi. Jadi bila kita bersatu padu, kita akan menjadi lebih kuat dan membentuk satu negara Malaysia yang berbilang kaum dan juga bangsa dan aman damai. Assalamualaikum, nama saya Afni binti Muhammad Ridwan. Saya akan menerangkan sinopsis filem Pascal. Filem ini merupakan sebuah filem aksi ketenteraan Malaysia yang diarahkan oleh Adente. Hairul Azri memainkan watak sebagai Lieutenant Commander Arman Anwar, seorang anggota pasukan khas Laut Pascal iaitu pasukan elit Tentera Laut Diraja Malaysia. Filem ini mengisahkan tentang pasukan elit Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, pasukan khas laut atau Pascal dalam misi merampas kembali kapal dagang MV Bunga Laurel daripada laut Somalia di Teluk Aden. Namun ibunya tidak merestui pekerjaannya kerana ayahnya juga seorang ahli Pascal yang telah terkorban dalam menjalankan tugas. Apabila rakan sepasukannya terkorban dan seorang lagi diberhentikan, Arman membuat keputusan untuk berhenti. Namun dia terhimpit dengan misi terakhir yang perlu diselesaikan. Saya akan ulas babak terakhir dalam filem Pascal di mana pekerja-pekerja pelantar minyak itu telah ditawan dan pasukan khas laut Pascal datang menyelamat dan menentang laut Somalia. Babak ini menunjukkan semangat cinta akan negara dengan melindungi negara daripada musuh, walaupun dalam kalangan musuh itu datang dari negara kita sendiri. Filem ini juga menampilkan barisan pelakon berbilang kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Filem Pascal telah berjaya memaparkan kesatuan Malaysia yang cukup indah dan harmoni. Filem ini juga membuatkan semangat patriotisme anda meningkat dengan begitu hebat dan menjadikan anda bangga dilahirkan sebagai rakyat Malaysia. Juga membuatkan anda lebih menyayangi dan menghargai anggota tentera yang sentiasa berjuang melindungi anda dan negara daripada musuh maupun dari dalam atau dari luar. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah dan saya akan menceritakan pada babak awal filem Pascal di mana sewaktu itu Arman dan sahabat perjuangannya telah berjaya menamatkan latihan untuk menjadi seorang Pascal. Pada ketika itu, ibu Arman tidak hadir ke majlis penutupan atau penamatan tersebut kerana ibunya tidak sanggup melihat Arman disebabkan oleh ibunya tidak merestui akan perjuangan Arman menjadi seorang Pascal kerana ibunya masih teringat-ingat kepada ayahnya yang dahulu juga seorang Pascal dan telah gugur di dalam medan pertempuran. Selepas Joshua melihat keadaan Arman yang keseorangan kerana ibunya tidak hadir, lalu Joshua memanggil Arman dan mengajak Arman bergambar bersama-samanya dan tunangannya iaitu Lily. Lalu Lily berkata kepada Arman, "Tidak mengapa, hari ini kami akan menjadi keluarga kamu." Okey, pada babak ini jelas menunjukkan semangat serta kawan walaupun mereka dari bangsa yang berbeza, agama berbeza dan mereka tetap bersahabat baik. Okay, pada babak seterusnya, selepas kematian Joshua, Arman dan ibunya tetap pergi menziarahi anak dan isteri Joshua. Arman juga melayani anak Joshua seperti anaknya sendiri dan menyayangi mereka walaupun tidak mempunyai apa-apa pertalian darah. Okey. Selain itu, Lily menghantar anaknya
iaitu Joey, kepada Ibu Arman untuk diasuh oleh Ibu Arman ketika Lily mahu pergi bekerja. Ini jelas menunjukkan kepercayaan telah diberikan kepada Ibu Arman oleh Lily, walaupun mereka ni daripada kaum yang berbeza, agama yang berbeza, tetapi disebabkan rasa kasih sayang mereka terhadap satu sama lain, Lily memberi kepercayaan tersebut kepada Ibu Arman. Melalui dua babak yang telah ditunjukkan dalam filem Pascal ini jelas menunjukkan walaupun kita berbeza agama dan bangsa, kita tetap boleh bersahabat baik dan berkasih sayang di antara satu sama lain.